So tanpa lengahkan masa lagi, saya nak menjemput iaitu saya akan menjemput yang berbahagia Datuk Abdul Latif bin Haji Abu Seman untuk ke udara. Silakan. Okay, Assalamualaikum Datuk. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih Badrul, Azrul ya. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih sekali lagi ya Cik Azrul selaku pengacara ya dan juga penyelaras program kita pada pagi ini, dan tidak lupa juga sahabat saya ni sebenarnya ya Yang Mahathir Datuk Dr. Abdul Hisham ya bin Kasim. Datuk, kali terakhir kita jumpa di Kota Kinabalu, ingat program KIO ada penyampaian sijil Datuk di sana. Kita ada majlis makan malam dan seterusnya, majlis penyampaian sijil. Apa khabar Datuk? Yang Muhammad Datuk ya. Terima kasih. Baik, alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Datuk. Itulah dalam keadaan kekangan yang kita semua hadapi ya, kekangan pergerakan, tapi kita masih boleh berjumpa ya dengan adanya kelebihan teknologi. Alhamdulillah ya. Dan saya juga sempat 2-3 minggu yang lepas dengan Datuk Seri Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang Datuk Seri Salahuddin. Benda yang sama juga, dia kata kalau kita nak ikut cara konvensional nak buat mesyuarat, kita nak hadir secara fizikal, dia kata it's almost impossible. Tapi kita hanya melalui teknologi, kita hanya berhubung, kita set tarikh. Dan dia kebetulan berada luar pada pejabat, dia baru pulang daripada menziarahi satu keluarga ya yang ada kematian anggota keluarganya. Dan dia sempat berhenti di RNR yang ada internet connection, dan kami sempat berbual panjang dalam satu sesi yang kita sebut sebagai program transformasi kerajaan melihat kepada aspek di negeri Pahang sendiri dalam sektor awam. Jadi menunjukkan bahawa inilah kelebihan teknologi yang boleh kita gunakan. Dan saya pasti dengan kekangan yang sedang kita hadapi dengan pandemik COVID-19 ni, dan pakar-pakar kesihatan antarabangsa daripada WHO sendiri menyatakan bahawa virus COVID-19 ni akan terus berada sampai bila-bila ya. Walaupun ramai ahli ekonomi menjangkakan pemulihan ekonomi akan mengambil masa antara 1 hingga 2 tahun, tetapi selagi pandemik virus COVID-19 ni ada, maka kita akan sentiasa perlu mematuhi SOP ataupun protokol kesihatan, termasuk juga mengamalkan amalan penjarakan sosial. Dan kita juga akan lihat bahawa landscape alam pekerjaan, landscape ekonomi akan berubah selepas ini. Ya, saya pasti kalau kita naik kapal terbang pun tak macam dulu ya, dia punya proses prosedur dia. Panggung wayang kalau dulu kita tengok CTV sinema pun tidak akan sama. Kalau kita pergi food outlet tempat makan restoran sebagainya, dia juga tidak akan sama. Termasuk juga sebenarnya yang Cik Azrul nyatakan tadi, pembayaran yang akan dilakukan tidak akan sama lagi. Banyak akan mengelak daripada perhubungan fizikal ya. Makna interfacing secara konvensional akan berubah kepada face to face screening seperti yang kita ada sekarang. Maknanya kalau kita lihat dari segi teknologi ni, walaupun kita tidak dapat bertemu secara biasa, di mana kehadiran secara fizikal dilakukan, tapi melalui teknologi sebenarnya kita masih juga boleh mengamalkan personal engagement, personal interaction seperti sekarang ni. Ada teknologi tapi kita boleh buat interfacing juga. Inilah kelebihan yang kita sebut sebagai teknologi, dan saya rasa selari dengan program Jom Digital 2 bermodalkan platform perkongsian ekonomi, dan ini merupakan sesi keempat iaitu melihat kepada sistem pembayaran efisien menggunakan e-dompet dan juga e-pembayaran. Dan saya ucapkan terima kasih pada semua peserta yang dapat hadir, khususnya
penceramah ataupun resource person yang akan berkongsi amalan-amalan termasuk juga pengalaman mereka dalam organisasi masing-masing, khususnya penceramah daripada PNET dan juga BUS. Dan saya pasti ini akan dapat membantu usaha yang dilaksanakan oleh pihak kerajaan bagi memastikan bahawa aktiviti ekonomi negara terus berlangsung. Produktiviti akan sentiasa kita tingkatkan walaupun dalam keadaan yang berbeza, tapi kita akan terus memberi sumbangan dan memastikan bahawa pertumbuhan akan terus berlaku. Jadi peningkatan produktiviti akan terus kita lakukan dengan leveraging on teknologi platform ataupun digital platform. Saya juga mengambil kesempatan ini untuk mengucapkan ribuan terima kasih kepada yang berusaha Encik Derek Yeo juga selaku pengerusi Nexus Productivity Peruncitan makanan dan minuman yang merupakan pemacu kepada inisiatif seperti ini dan begitu juga dengan pengarah MPC Wilayah Selatan iaitu Puan Hajar Roziana yang merupakan peneraja utama di bahagian Wilayah Selatan yang menggemblengkan segala usaha bagi pelaksanaan program yang kita anjurkan dan program ini bukan program yang berlangsung selama 4 hari dan ini merupakan hari yang terakhir dan saya ucapkan terima kasih dan selamat datang kepada program yang kita panggil sistem pembayaran efisien menggunakan e-dompet dan juga e-pembayaran dan saya juga ingin mengambil kesempatan ini untuk merakamkan penghargaan kepada semua rakan-rakan strategik yang telah turut memberi sumbangan dan menjayakan inisiatif ini dan mereka juga terlibat dalam memastikan promosi yang berkesan bagi mendapatkan pelibatan para usahawan, para peniaga termasuk juga penjaja-penjaja penghargaan ini saya ingin rakamkan khususnya kepada yang berusaha Encik Muhammad Radif Kosnim iaitu pengurus besar dari Perbadanan Usahawan Johor, pertubuhan perniagaan seperti Johor Bahru Chinese Chamber of Commerce and Industry, Iskandar Malaysia Chamber of Commerce and Industry dan juga Dewan Perniagaan Malaysia Melayu Malaysia negeri Johor. Termasuk juga Majlis Amanah Rakyat Cawangan Johor dan juga Malaysia International Chamber of Commerce and Industry Cawangan Johor. Jadi terima kasih banyak-banyak di atas segala kerjasama yang diberikan bagi menjayakan inisiatif ini. Dan seperti mana yang dimaklumkan dan semua kita juga tahu bahawa pengumuman Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat PKPD ini telah dilanjutkan sehingga 9 Jun dan kita juga akan menyambut kedatangan Syawal dan rangkaian yang berbeza dan ini kali pertama kalau saya khususnya setiap tahun kita akan menyambut raya bersama kedua orang tua sebab ada sebelah mertua ataupun orang tua kita sendiri. Tapi tahun ini keadaan berbeza, ini perlu kita memerlukan kita untuk lebih kreatif bagaimana kita akan menyambut perayaan itu supaya ianya tetap meriah dan ianya tetap berlangsung dalam keadaan yang cukup menarik yang juga dapat memenuhi tujuan sambutan Syawal itu dilakukan. Jadi sudah tentu dalam kekangan pergerakan dan lingkungan sambutan dalam konteks rumah tertutup, tidak ada rumah terbuka, jadi kita perlu lebih kreatif. Sama dia macam teknologi, kita juga harus memikirkan cara bagaimana kita masih terus berupaya untuk meningkatkan produktiviti, untuk terus menyumbang terhadap pertumbuhan ekonomi negeri dan juga negara. Tetapi pada masa yang sama juga kita mematuhi protokol dan juga SOP kesihatan termasuk juga penjarakan sosial dan sebagainya. InsyaAllah saya pasti melalui disiplin yang ada pada diri kita semua, kita akan mampu untuk keluar daripada situasi yang kita berada sekarang ini dan saya juga pasti kalau kita berjaya keluar dengan lebih cepat kita akan merupakan pihak yang mempunyai peluang untuk mengaut sebanyak mungkin peluang-peluang yang sedia ada di luar sana. Contohnya kalau kita lihat negeri China yang berjaya keluar lebih awal
banyak ya keuntungan yang mereka perolehi, pengambilan syarikat-syarikat, pembelian saham-saham termasuk juga industri di negara kita ya. Kalau kita berjaya keluar lebih awal, sudah tentu banyak barangan yang diperlukan oleh pasaran di luar sana, termasuk negara-negara yang memerlukan barangan, kerana kita sudah mampu ya beroperasi seperti sedia kala, sudah tentu kita akan mampu menghasilkan barangan untuk kita ekspor dan juga untuk kita jualkan pada pihak-pihak yang memerlukan. Jadi ini memerlukan disiplin semua pihak, ini memerlukan kerjasama semua pihak. InsyaAllah kita pasti bahawa kita akan berjaya melaksanakan segala inisiatif, dan masa yang sama juga keluar daripada pandemik ni, dan kita akan terus balik pada kehidupan normal kita ya, bersama dengan rakan-rakan, bersama dengan pelanggan kita, bersama dengan mereka yang kita kasihi, dan pada masa yang sama kita terus kekal produktif. Jadi sekali lagi saya ingin merakamkan ucapan ribuan terima kasih khususnya kepada Yang Berhormatnya Datuk Dr. Badrul Hisham bin Kasim, Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Johor, atas kehadirannya dalam alam maya ini bagi menyampaikan ucapan penutupan sempena sesi terakhir program Jom Digital ini. Dan saya ucapkan terima kasih banyak-banyak Yang Berhormat Datuk, saya bagi pihak MPC dan juga rakan-rakan mengajarkan program ini, kita look forward supaya kerjasama seperti ini akan dapat kita teruskan pada masa-masa yang akan datang, demi kebaikan negara termasuk juga kita mengekalkan pertumbuhan ekonomi dan mengekalkan taraf hidup yang tinggi buat seluruh rakyat Malaysia khususnya di negeri Johor. Terima kasih juga saya ucapkan pada rakan-rakan strategik yang telah saya nyatakan tadi, termasuk juga ahli-ahli Exco agensi-agensi yang terlibat serta pertubuhan perniagaan seperti yang saya nyatakan tadi, atas segala kerjasama yang diberikan Dan saya berharap bagi mereka yang dapat menghadiri program ini yang bersama-sama kita pada hari ini, memanjangkan segala ilmu yang kita timba, segala maklumat yang kita perolehi untuk dikongsi bersama dengan rakan-rakan kita yang lain yang tidak dapat hadir. Amalan-amalan baik ini perlu kita sampaikan, kita kongsikan, insya-Allah kongsi ilmu ni tak rugi. Sebenarnya orang yang kongsi ilmu ni sebenarnya fadilat dia lebih, kebaikan dia lebih, bukan untuk diri dia tapi juga kerana restu dan juga dia mendapatnya keredaan atas segala niat baik yang dilaksanakan. Jadi saya berharap semua tuan-tuan dan puan akan terus memberikan kerjasama dengan NPC, dengan semua pihak lain bagi meneruskan usaha kita meningkatkan lagi produktiviti serta menjadi sebuah negara dan juga negeri yang berada dalam negara ni sama-sama tinggi produktivitinya dan juga mempunyai pertumbuhan ekonomi yang pesat dan juga memakmurkan negara. Jadi akhir kata saya mengucapkan ini tagline selalu saya gunalah, stay safe, stay healthy and stay productive. Dan pada masa yang sama juga saya ingin mengambil kesempatan untuk mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri maaf zahir dan batin, dan terima kasih sekali lagi atas segala sumbangan dan juga kerjasama yang telah diberikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, terima kasih banyak-banyak Yang Berbahagia Datuk Abdul Latif bin Haji Azman, dan selamat Hari Raya jugalah pada Datuk dan keluarga, dan semoga kita jumpa lagi. Okey, terima kasih Datuk. Terima kasih, sama. Alright, jumpa lagi. Alright, so kita baru saja habis bersama dengan Yang Berbahagia Datuk Abdul Latif untuk berkongsi insight stories, dan juga bersama ini yang penting sebenarnya. Kadang-kadang kita nampak konten tu ialah dapat daripada beberapa pihak, tapi sebenarnya semua pihak yang terlibat sini memberikan banyak impact ataupun implikasi pada kita kalau kita faham dan juga kita tahu apa nak buat dengan maklumat tersebut. Alright, so boleh kita teruskan. Okay, saya nak jemput iaitu Datuk Yang Berhormat Datuk Dr. Badrul Hisham ke talian. Silakan. Okey, silakan Datuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh dengar semua, saya harap okey. Terima kasih Cik Muhammad Azrul selaku moderator pada pagi ini. Yang Berbahagia Datuk Abdul Latif Haji Abdul Rahman, Ketua Pengarah Perpandanan di Malaysia, dan semua yang berada bersama-sama kita online. Saya mengucapkan terima kasih untuk pagi ini, dan juga saya menyampaikan salam daripada Yang Berhormat Datuk Haji Azmi Rohani, Setiausaha Kerajaan Johor, yang beliau tidak dapat bertemu
bersama kita dan beliau mewakilkan saya untuk berada online bersama bagi Datuk tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Untuk hari ini saya dapati apa yang telah dibuat oleh pihak UPC dan dengan kerjasama daripada agensi-agensi lain di bawah dan yang lain juga, ianya sangat membantu dan sangat dihargai lah, kerana apa yang dibincangkan dalam sesi kali ini, iaitu berkaitan dengan sistem pembayaran menggunakan e-dompet, e-bayaran dan sebagainya, ianya memang sesungguhnya sangat membantu di dalam keadaan sekarang, kerana dalam situasi semasa ini banyak pertimbangan di kalangan usahawan, peniaga, terutama sekali di kalangan syarikat-syarikat kecil dan sederhana, kerana dengan apa yang berlaku dengan apa yang berlaku dalam COVID-19 ini, ianya sangat memberi kesan pada peniaga-peniaga kecil. Dan kalau kita lihat kajian-kajian buat sama ada oleh pihak swasta ataupun pangkaan, kita dapat kebanyakan peniaga-peniaga kecil mendapati bahawa mereka hanya boleh bertahan selama mungkin 2 maksimum 3 bulan saja. Dan dari segi permulaan COVID, PKP pun kita telah melangkaui tempoh tersebut. Jadi apa yang berlaku di dalam COVID ini menjadi push lah kepada kita untuk membantu semua syarikat-syarikat dan orang individu juga ke arah inisiatif-inisiatif berbentuk bayaran dan sebagainya, kerana ianya sangat membantu kita untuk meneruskan perniagaan-perniagaan dan juga meneruskan urusan-urusan kita. Dan di negeri Johor juga kita sebelum puasa hari itu, kerajaan negeri telah merangkakan e-bazar untuk perniagaan-perniagaan di kalangan peniaga-peniaga kecil dalam bentuk makanan, dan seperti yang saya sebut tadi, ia menjadi push lah kepada semua dan yang kaitan dengan perniagaan untuk membantu peniaga-peniaga yang affected lah dengan keadaan sekarang ini. Dan teknologi yang digunakan seperti QR code, sama ada melalui bayaran ataupun pemasaran, penghantaran produk dan lain-lain, ianya memang sesuatu yang kita perlu beralih, dan saya dapati kebanyakan daripada syarikat-syarikat agak responsif kerana ianya memang diperlukan. Jadi dengan COVID-19 ini ia menjadi penggerak. Mungkin kalau sebelum ini kita bergerak dalam speed yang biasa, tetapi kali ini keperluan memaksa kita untuk lebih proaktif dan lebih menerima teknologi-teknologi ini. Kalau kita lihat dari segi bayaran pun, untuk cash payment mungkin orang agak keberatan sekarang untuk menerima. Jadi lebih ramai akan pakai teknologi yang mungkin telah sedia ada agak lama tetapi tidak digunakan kerana tidak dirasakan ada keperluan untuk berbuat demikian. Pada masa yang sama, kita juga perlu mengambil perhatian kepada mereka yang mungkin ketinggalan lah. Yang ini bukan sahaja di dalam bidang perniagaan dari segi teknologi-teknologi ICT yang boleh digunakan, tetapi juga dalam sektor-sektor lain. Kalau kita lihat dalam sektor pendidikan, sekolah-sekolah juga menggunakan teknologi untuk meneruskan pembelajaran, tetapi kita banyak permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh guru-guru dan pelajar-pelajar yang mana kesampaian untuk menggunakan teknologi tersebut tidak dapat tercapai. Jadi perkara yang sama juga saya pasti berlaku di dalam sektor perniagaan seperti ini, di mana akan ada yang tertinggal di dalam leap untuk kita beralih kepada cara baru. Jadi apa yang dibuat oleh MPC pada hari ini amat membantu, dan kita sepatutnya lah terus
membantu mereka yang mungkin dari segi take up teknologi ini agak slow, dan kita perlu memastikanlah supaya tidak ada yang tertinggal di dalam hal-hal sebegitu. Di negeri Johor, kita ada Pelan Pembangunan Mampan Johor 2030 yang memberikan penekanan untuk penggunaan dan adaptasi digital di dalam memacu pembangunan di dalam semua sektor, bukan sahaja perniagaan tetapi sektor-sektor lain juga, untuk dan dalam pada masa yang sama juga menggunakan sistem-sistem yang membantu dalam tadbir urus dan penyampaian perkhidmatan kerajaan kepada rakyat. Sama juga kalau sebelum ini pembayaran online boleh dibuat misalnya untuk zakat, tetapi kita lanjutkan lagi oleh kerana COVID tahun ini kita boleh membayar zakat, membayar fitrah melalui online juga. Jadi perkara-perkara yang ini seperti ini banyak lebih laju daripada sebelum ini disebabkan oleh COVID-19. Jadi selain daripada itu, kita juga di negeri Johor menyediakan Johor Digital Master Plan yang sedang dibuat, yang tadi saya sebut berkenaan dengan Pelan Pembangunan Mampan yang itu telah siap. Dan kita part of it adalah Johor Digital Master Plan yang sedang digubal dan mengambil kira juga dengan keadaan sosial dan ekonomi sedia ada yang sekarang ini. Kita mengambil perhatian terhadap perubahan-perubahan yang kita hadapi di negeri Johor dan di Malaysia dan di dunia sebenarnya. Dan tadi saya sebut berkenaan dengan e-Bazaar Makmur Johor yang membantu mempromosikan perusahaan kecil dan sederhana, terutama sekali dalam penjualan makanan, dan Kerajaan Negeri juga sedang berusaha untuk membangunkan pusat data negeri Johor yang akan membantu pentadbiran negeri dalam merancang tindakan yang bersesuaian yang melihat kepada situasi sebenar di mana bantuan perlu diberikan. Dan inisiatif di negeri Johor juga dijalankan melalui Perbadanan Usahawan di Johor. Tadi yang berbagai Datuk ada sebut Perbadanan Usahawan Negeri Johor, pusat data yang saya sebut tadi juga dibangunkan melalui Perbadanan Usahawan. Ia akan menjadi bekalan data utama, dan dengan adanya rekod seperti ini kita dapat meningkatkan keberkesanan dan keupayaan daya saing syarikat-syarikat usahawan di negeri Johor, dan juga memastikanlah mana yang memerlukan lebih banyak bantuan akan dibantu dengan mengikut kategori-kategori ataupun keperluan-keperluan yang bersesuaian. Dan untuk tahun 2020 ini kita di negeri Johor, Kerajaan Negeri juga melihat semula belanjawan yang telah dibuat pada akhir tahun lepas untuk disesuaikan dengan keperluan sedia ada, kerana banyak perkara disebabkan oleh COVID-19 ini telah ada perbezaan dari segi keperluan, dan kami di Kerajaan Negeri sedang merangkalah mana yang mungkin tidak lagi relevan dan mana yang menjadi keperluan yang lebih tinggi di negeri Johor yang perlu dibuat. Untuk belanjawan 2020, 500,000 diperuntukkan untuk membangunkan daya cipta belia, yang ini khusus untuk golongan belia yang dirasakan boleh memberi impak dan limpahan ekonomi bagi mewujudkan peluang pekerjaan anak-anak muda di negeri Johor, dan juga di kalangan wanita juga di dalam gig ekonomi di negeri Johor. Saya rasa setakat itu saja yang saya boleh kongsikan untuk hari ini, untuk pagi ini. Jadi sekali lagi saya ucapkan di atas penghormatan semua, dan terima kasih especially kepada Perbadanan Produktiviti Malaysia MPC untuk yang telah memberikan komitmen yang sangat tinggi dalam menjalankan
usaha-usaha membantu usahawan ini selain daripada bidang-bidang yang lain. Dan juga saya ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada Yang Berniaga Datuk Abdul Latif Usman, kepada Puan Hajah Roziana Osman, Penanganan PC Wilayah Selatan, dan kepada semua ceramah yang ada pada pagi ini. Jadi saya faham SK akan diteruskan, tapi setakat ini saya dengan nafas Bismillahirrahmanirrahim saya menutup tirai program Zoom Digital setelah kedua-dua program berikut selepas ini menyampaikan pemenangan mereka. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya serahkan kembali kepada Cik Azrul. Terima kasih Yang Berhormat Datuk Dr. Badrul atas ucapan penutup tadi. Terima kasih. InsyaAllah jumpa lagi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Terima kasih kepada Encik Azrul dari Perbadanan Produktiviti Malaysia ataupun MPC. Kami amat bertuah kerana ini adalah sesi kali kedua yang kami dijemput untuk menjayakan program yang dikenali sebagai Jom Digital 2 bermodalkan platform perkongsian ekonomi, yang mana pada sesi pada hari ini lebih memberi fokus kepada wilayah selatan. Sebelum saya teruskan dengan lebih lanjut, sekalung penghargaan kita ucapkan kepada yang berbahagia, Datuk Abdul Latif bin Haji Abu Usman yang telah memberikan ucapan alu-aluan, iaitu Ketua Pengarah Perbadanan Produktiviti Malaysia, dan ucapan penutup oleh yang berbahagia Datuk Dr. Badrul Hisham bin Kasim, iaitu Timbalan Setiausaha Kerajaan Negeri Johor. Sekalung tahniah kepada kedua-dua VVIP kita sebentar tadi. Selain daripada itu, Cik Azrul, mungkin saya dah boleh proceed untuk presentation. Sekejap, bagi saya dalam a few second. Boleh, okey. So mungkin saya boleh, nama saya Muhammad Faizal bin Razali, wakil daripada Payments Network Malaysia. Jadi pada hari ini kita akan memberi fokus kepada penerangan berkaitan Duit Now. Sesi yang lepas kita memberi fokus kepada Duit Now QR. Pada sesi pada hari ini kita akan lebih memberi fokus kepada Duit Now. Iaitu tajuk kita pada hari ini kita lebih fokuskan kepada pindahan wang kini lebih sophisticated ataupun canggih, mudah dan juga cepat. Untuk makluman tuan-tuan dan puan-puan ya, mungkin dahulu syarikat kami dikenali sebagai sebagai MyClear. Mungkin dulu ramai yang kenali kami sebagai MyClear, tetapi sekarang kita telah berubah image, dikenali sebagai Payment Network Malaysia ataupun PayNet. Okey. Kalau kita refer pada slide di hadapan, PayNet ni adalah rangkaian pembayaran dan infrastruktur utama untuk pasaran kewangan di Malaysia, yang mana Bank Negara adalah pemegang utama saham terbesar untuk PayNet dan diwakili juga oleh 11 bank tempatan sebagai pemegang saham bersama. Okey. So dari segi kepentingan PayNet, apa yang kami buat? Yang pertama, kalau kita refer pada slide, ada 4 perkara dari segi memproses lebih daripada 1 bilion transaksi setahun. Yang kedua, memproses clear and settle sejumlah 54.8 trilion setahun. Kami juga turut memproses terbitan bond kerajaan bernilai 129 bilion setahun. Dan yang terakhir, mengendalikan deposit bond national custodian untuk bond kerajaan bernilai 706 bilion. Seterusnya, untuk sesi pada hari ini kita akan lebih memberi penerangan, lebih memberi fokus kepada Duit Now, dan sebelum saya memberikan penerangan lebih lanjut, mungkin saya akan detailkan sedikit produk-produk lain yang PayNet ada, yang PayNet telah live dalam market ataupun telah pun dipasarkan oleh pihak-pihak bank yang berkaitan. Yang pertama, kita ada Duit Now, iaitu bertujuan sebagai pemindahan dana. Kita juga ada MyDebit, digunakan pakai untuk kad debit ataupun ATM untuk membuat pembayaran POS. Selain daripada itu, rangkaian ATM Maps. Kalau kita perasan, terdapat banyak di shopping mall ataupun di pump station, Maps, iaitu ATM yang white label, yang berkala putih tu. Okey.
Dan yang keempat, JomPay, pembayaran bil secara atas talian. Kemudian kita ada juga FPX. FPX ni adalah Payment Gateway Solution yang mana pembayaran secara terus sebagai contoh pembelian tiket kapal terbang katakan. Dan dalam keadaan PKPB ni, FPX banyak diguna pakai di online shopping sebagai contoh Shopee ataupun Lazada. Direct debit adalah kutipan bayaran berulang yang mana sebagai contoh kalau saya nak bayar insurans, saya nak bayar PT-PTN, jadi saya boleh memberi kebenaran ataupun consent kepada pihak PT-PTN ataupun kepada pihak insurans supaya membuat penolakan bank account saya secara berkala ataupun secara berulang setiap bulan. Dan yang terakhir sekali adalah IBG, Interbank Giro, yang mana ia adalah bertujuan untuk pemindahan dana antara bank, dan juga IBFT. IBFT ataupun Instant Transfer, fungsi dia adalah sama dengan IBG, pemindahan dana antara bank. Selain daripada itu, kalau kita refer kepada arrow yang berwarna biru tu, ada eSpeak, ada rentas dan fast. So these three product ataupun 3 produk ni adalah di bawah large value payment yang mana bertujuan lebih kepada untuk penjelasan cek untuk eSpeak, rentas untuk pemindahan dana dan security. Rentas ni amount dia sangat besar. Sebagai contoh, kalau IBG tadi limit 1 juta, JomPay limit 1 juta. So perkara-perkara ni adalah lebih kepada untuk retail punya pembayaran. Tetapi untuk large value payment, amount dia adalah lebih besar. Itu adalah merangkumi untuk produk rentas. Dan yang terakhir adalah fast untuk sistem perkhidmatan security. Okay, sebelum saya teruskan lagi, kalau kita perasan waktu waktu PKPB ni kan, Perintah Kawalan Pergerakan Bersyarat ni, untuk JomPay, kebanyakan daripada zakat fitrah kita boleh membayar melalui JomPay. Terdapat lebih daripada 8 negeri yang telah pun adopt ataupun mengadaptasi JomPay, menggunakan pakai kaedah JomPay untuk memberi orang kata salah satu feature kepada rakyat negeri masing-masing untuk membuat bayaran zakat fitrah. Selain daripada itu, penerimaan zakat fitrah juga pelanggan ataupun pengguna boleh membuat bayaran melalui FPX. Okay, so 2 produk ini telah pun diguna pakai, telah pun diadaptasi oleh pihak kerajaan negeri untuk membuat kutipan bayaran zakat fitrah bersempena dengan PKPB yang sedang berlangsung sehingga 9 Jun ini. Okey, sebelum saya fokus kepada Duit Now, sebab Duit Now ni pun adalah merupakan perkhidmatan pindahan wang. Jadi IBG dan juga Instant Transfer adalah merupakan pindahan wang. Okey, tetapi dari segi IBG dan juga Instant Transfer ni, pemindahan dana elektronik adalah perkhidmatan yang sedia ada di setiap bank di Malaysia. Yang mana untuk IBG dan Instant Transfer ni, dia tersedia di perbankan internet dan juga mobile banking bank pilihan kita. Itu yang pertama. Dan yang kedua, pemindahan dana elektronik popular di Malaysia adalah IBG dan Instant Transfer sebab benda ni dah establish di dalam pasaran. Okey, dan yang ketiga, penggunaannya amat mudah di mana pengguna hanya perlu masukkan maklumat penerima. Apa maklumat penerima? Saya percaya ke semua peserta tahu macam mana nak laksanakan IBG, macam mana nak laksanakan Instant Transfer. Masuk kepada mana-mana internet banking ataupun mobile banking pilihan, pilih IBG ataupun Instant Transfer, kemudian masukkan nombor akaun penerima. Itu adalah perkara yang paling penting. So maklumat penerima adalah nombor akaun penerima, kemudian masukkan berapa nilai yang untuk dipindahkan dan bawah tu kemungkinan ada recipient reference ataupun maklumat pembayar boleh dimasukkan oleh penghantar ataupun diri kita. So tujuan-tujuan lain yang digunakan pakai oleh IBG ataupun perkhidmatan Instant Transfer ni adalah untuk pembayaran invoice, bayaran bantuan kerajaan. Kalau yang buat dalam waktu yang sekarang ni during PKPB ni, pihak KWSP menggunakan pakai IBG untuk membuat bayaran kepada penerima, bantuan sara hidup. Kemudian ada juga beberapa bantuan lain yang digunakan pakai oleh pihak kerajaan menggunakan pakai perkhidmatan IBG. Dan selain daripada itu, pihak LHDN juga membuat bayaran balik cukai, lebihan cukai melalui IBG. Selain daripada itu, pihak-pihak utilities, pihak-pihak telco, syarikat telekomunikasi juga menggunakan pakai IBG untuk membuat bayaran balik deposit. Okey, saya teruskan dengan slide yang saya. Ini adalah perkara yang sangat penting, pengenalan kepada Duit Now. Saya percaya mungkin peserta telah mendengar Duit Now. Tetapi dari segi penggunaan saya tak pasti sama ada
convenience atau tidak untuk pengguna menggunakannya. Okey, dah explore ataupun tidak untuk mengguna pakai perkhidmatan Duit Now. Jadi saya terangkan kat sini, dari segi security ataupun dari segi keselamatan, ia adalah mempunyai ciri-ciri keselamatan yang telah ditetapkan oleh bank negara. Dan yang kedua, ia riding on internet banking ataupun mobile banking bank-bank yang ada di Malaysia. Jadi tuan-tuan tak perlu risau dari segi keselamatan menggunakan pakai Duit Now, perkhidmatan Duit Now. Okey, Duit Now, perkhidmatan Duit Now ni adalah lebih kepada pemindahan dana yang boleh dilakukan 24/7. Yang mana ia beroperasi setiap hari, 7 hari seminggu, 365 hari setahun. Dari segi crediting, dana ataupun pindahan wang tadi akan dimasukkan ke akaun penerima dengan serta-merta. Dan ia membezakan antara Duit Now dan juga IBG dan IBFT adalah maklumat penerima adalah bukan melalui akaun bank ataupun nombor akaun bank. Ia akan diguna pakai sebagai contoh adalah mengguna pakai Duit Now ID. Okey, apa itu Duit Now ID? Duit Now ID ni adalah ID yang unik yang akan mewakili pengguna ataupun penerima tadi dan dia akan linkkan kepada akaun penerima tadi. Okey, untuk Duit Now terdapat 5 jenis Duit Now ID. Yang paling famous sekarang ni yang sering diguna pakai adalah nombor telefon bimbit. Okey, so sebagai contoh, saya bagi contoh ya. Kalau katakan kalau macam saya dengan Encik Azrul, mungkin kami akan berjumpa satu hari nanti, mungkin Encik Azrul belanja saya sebagai contoh. Jadi apabila Encik Azrul buat bayaran dulu, tapi mungkin dari segi bil tu kami nak splitkan. Jadi saya tak perlu nak tahu nombor akaun Encik Azrul. Saya hanya masuk kepada mana-mana bank pilihan, sebagai contoh Maybank ke, RHB ke, CIMB Bank ke, saya cari Duit Now, saya tahu nombor telefon Encik Azrul, saya masukkan nombor telefon Encik Azrul sebagai ID penerima. Maksudnya sebagai maklumat penerima. Apabila saya masukkan nombor telefon Encik Azrul, masukkan amount, akan berlaku validation dekat situ. So validation dia adalah nombor Encik Azrul akan tertera dekat internet banking ataupun mobile banking saya sebelum saya meneruskan pembayaran ataupun pindahan wang tadi. Okey, so amat mudah. Jadi telefon bimbit ni memang sangat-sangat bersesuaian diguna pakai. Dan sebelum saya teruskan, mungkin nombor telefon bimbit ni boleh juga diguna pakai bersempena dengan duit hari raya yang bakal menjema ni. Sebagai contoh, kita tak boleh nak keluar. Kita tak boleh nak menziarah saudara-saudara yang merentas negeri katakan. Tapi setiap tahun kita tak pernah miss untuk nak bagi duit raya katakan. Jadi apa yang kita boleh laksanakan, kita hanya perlu tahu nombor telefon anak-anak saudara kita sebagai contoh. Kita hanya perlu tahu nombor telefon pakcik, makcik kita. Kita perlu tahu nombor telefon nenek kita for example. So daripada situ kita hanya terus laksanakan Duit Now, duit raya melalui nombor telefon tadi. Okey, itu adalah salah satu cadangan yang saya rasa memang sangat bersesuaian sebab kita tak boleh nak bergerak, tak boleh nak merentas sempadan, tak boleh nak guna pakai orang kata ampau lagi ataupun paket raya untuk kita nak bagi duit raya kepada penerima ataupun kita punya saudara mara. Okey, itu adalah Duit Now ID yang pertama. Duit Now ID yang kedua adalah melalui MyCard. Senario di mana Duit Now menggunakan pakai MyCard ni sangat berguna adalah dari segi bantuan kerajaan. Contoh, bantuan sara hidup ataupun mungkin waktu sekarang ni KWSP. Kita boleh memohon daripada KWSP sebagai contoh. Jadi bayaran balik cukai daripada pihak LHDN, bayaran balik deposit daripada syarikat utility ataupun syarikat telekomunikasi. Sekarang ni apa yang diperlukan oleh pihak-pihak kerajaan ni adalah nombor akaun penerima. Okey. Jadi di masa hadapan, sebab kita pun pihak PNET sekarang ni sedang kita approach untuk nak mendapat kebenaran daripada beberapa agensi kerajaan yang berkaitan untuk mengguna pakai MyCard. Bagaimana MyCard ni nanti boleh berfungsi? Sebagai contoh, saya adalah saya adalah penerima bantuan kerajaan sebagai contoh. Apabila saya mengguna pakai akaun, tetapi dalam masa yang sama mungkin dalam masa 5 tahun akaun saya itu dah tak aktif. Apabila kerajaan nak transferkan duit kepada akaun yang tak aktif ni tadi, maka kat situ akan bounce balik. Jadi saluran tu tak berjaya dilaksanakan, tak smooth. Jadi menggunakan pakai kaedah Duit Now ni tadi, pihak kerajaan hanya perlu memasukkan nombor kad pengenalan penerima bantuan sahaja. Yang mana nombor kad pengenalan ni tadi dia akan linkkan dengan mana-mana akaun pilihan penerima bantuan tadi. Okey.
Dan kelebihan yang kedua adalah apabila pihak penerima kata dia nak menukar nombor akaun, jadi tak perlu dia nak update kepada pihak kerajaan. Dia hanya perlu tukar saja dekat setting ataupun dekat tetapan dalam internet banking ataupun mobile banking masing-masing. Jadi pihak kerajaan tak perlu nak dapatkan maklumat terbaru, nak update ataupun kemaskini sistem. Tak perlu. Hanya tetapkan nombor MyCard sahaja. Jadi pihak penerima bantuan tadi boleh tukar bank anytime, bila-bila masa sahaja. Okey, itu adalah senario untuk Duit Now ID yang kedua. Selain daripada itu, kita juga ada juga nombor pasport, menerima Duit Now ID ni dari kalangan nombor pasport. Selain daripada itu, nombor polis atau tentera. Nombor polis atau tentera ni dia akan lebih kurang sama senario dengan penggunaan MyCard tadi. Okey, dan nombor Duit Now ID yang terakhir adalah nombor pendaftaran syarikat. Okey, so yang ni saya cuba terangkan. Sebagai contoh ya, kalau kita refer kepada online seller sekarang ni, ramai yang mempromosikan kita punya barang, kita punya produk melalui internet, melalui social media, Facebook, ada Instagram, ada Twitter for example kan. Jadi apabila pihak pengguna yang berminat untuk nak membeli barang-barang tadi, dia akan berhubung dengan pihak online seller ataupun penjual secara online tadi. Apabila dah berhubung, dah tetapkan nak beli barang apa, kemudian akan berlaku perhubungan di situlah. Yang mana sekarang ni pihak penjual online seller tadi dia akan berkongsi nombor akaun dia dengan pihak pembeli tadi. Jadi sebagai salah satu kaedah untuk nak memudahkan pembayaran tadi, mungkin pihak penjual tadi hanya menggunakan ataupun berkongsi nombor pendaftaran syarikat dengan pihak pembeli. Itu saja. Tak perlu lagi berkongsi nombor akaun. Hanya perlu berkongsi nombor pendaftaran syarikat. Okey, itu adalah salah satu kelebihan Duit Now yang boleh diguna pakai oleh pihak-pihak peserta. Okey. So saya teruskan dengan slide saya yang seterusnya. Okey. Duit Now ni adalah kami di dalam back end ataupun di dalam Payment Network Malaysia, syarikat kami, sebab kita inline dengan ICTF ya, ataupun Interoperable Credit Transfer Framework yang telah dikeluarkan oleh pihak Bank Negara Malaysia, yang mana sekarang ni buat masa sekarang Duit Now ni terpakai kepada kesemua financial institution. Sebagai contoh, kat slide tu kita ada beberapa bank yang kita pamerkan di situ. Bank-bank utama di Malaysia sebagai contoh ada Maybank, ada CIMB Bank, RHB Bank, Public Bank, UOB, M-Bank, semua telah tersenarai. Bukan hanya local bank sahaja, termasuk juga dengan foreign bank. Sebagai contoh ICBC, kita ada Standard Chartered, kita ada OCBC, kita ada Citibank sebagai contoh, HSBC. So kesemua bank ni telah pun menyertai perkhidmatan Duit Now, dan dalam masa yang sama perkhidmatan Duit Now ni telah pun ada ataupun telah pun exist wujud dalam perkhidmatan internet banking ataupun mobile banking bank masing-masing. Okey. Tetapi dalam masa hadapan, Duit Now ni bukan orang kata sekadar terhenti dekat ekosistem FI ataupun ekosistem bank sahaja. Kita akan gerakkan, kita akan expand lagi Duit Now ni di kalangan e-dompet. Sebagai contoh, kita ada Grab, ada Shopee Pay for example, ada Finances, ada BigPay, DigiBoost, Touch 'n Go dan sebagainya. Jadi dari segi saling kenali ataupun interoperable credit transfer ni tadi, sebagai contoh, apabila kita telah membuat top up kepada Grab ataupun Shopee ataupun kepada Boost sebagai contoh, so daripada pihak bank boleh top up kepada pihak e-dompet. Okey. Sekiranya ada terlebih top up katakan, kita nak balik duit tu. So di kalangan e-dompet ada juga yang menyediakan untuk nak buat transfer semula kepada pihak bank ataupun kepada ekosistem bank. So dua-dua ni ada. Tetapi dari segi e-dompet ke e-dompet masih belum ada interoperable lagi kat situ. Jadi melalui penyertaan e-dompet di masa hadapan, melalui perkhidmatan Duit Now, maka saling kendali pembayaran akaun ke akaun. Akaun ke akaun ni maksudnya daripada bank ke e-dompet, e-dompet kepada bank, bank kepada bank, e-dompet kepada e-dompet boleh dilaksanakan. Sekaligus ia akan memberi kemudahan kepada pihak pengguna. Kalau kita pengguna bank, kita juga adalah pengguna e-dompet, so kita ada facilities Duit Now ni untuk membuat pindahan dana. Okey.
Okey, dari segi kaedah bagaimana kita nak menggunakan pakai perkhidmatan Duit Now. So dia ada dua konsep di sini. Yang pertama, menerima bayaran. Yang kedua, orang perseorangan yang ingin membuat bayaran. Bagi penerima bayaran, okey, mereka perlu membuat pendaftaran kali pertama. Maksudnya hubungkan Duit Now ID yang saya mention tadi ada 5 jenis. Hubungkan Duit Now ID kepada mana-mana internet banking pilihan penerima bayaran tadi. Sebagai contoh, nombor telefon bimbit saya hubungkan dengan Maybank katakan. Nombor IC saya hubungkan dengan pihak RCB Bank. Boleh. Tetapi sekiranya saya nak buat nombor telefon bimbit saya dan juga nombor IC saya nak linkkan dengan satu bank. Sebagai contoh, saya nak linkkan dengan CIMB Bank sahaja pun boleh juga. Boleh dilaksanakan. Tetapi yang tak boleh adalah nombor telefon bimbit dah daftar dengan pihak bank dan nombor telefon bimbit yang sama nak daftar juga dengan CIMB Bank. Yang tu tak boleh. Kita hanya benarkan satu Duit Now ID link dengan satu akaun bank saja. Tetapi multiple unique Duit Now ID boleh link dengan single bank. Itu syarat dia. Okey. So, saya ulang semula. Untuk penerima bayaran, untuk nak menerima dana ataupun wang daripada kawan-kawan, daripada saudara mara, so perlu daftar dahulu. Perlu linkkan Duit Now ID kita dengan bank pilihan kita, dengan akaun bank pilihan kita. Itu yang pertama. Konsep yang kedua adalah apabila saya sebagai pembuat bayaran, saya nak transfer duit ni tadi, sebagai contoh saya keluar makan dengan Cik Azrul lah katakan. Saya nak transfer duit, mungkin kami kongsi resit tadi. Saya nak transfer duit kepada Cik Azrul, membuat pembayaran tidak perlu laksanakan apa-apa pendaftaran. Cukup sekadar saya masuk ke dalam internet banking pilihan, saya cari funds transfer, cari Duit Now, masukkan Duit Now ID, mobile nombor telefon ataupun mobile number, masukkan nombor telefon. Nombor telefon tu sangat mudah. Saya tak perlu nak key in sebab ke semua bank akan sediakan phone list yang mana bila kita tekan function tu dia akan pergi kepada phone list kita. So saya hanya perlu cari Encik Azrul punya telefon, klik, dia akan auto populate dalam field yang berkaitan tadi. Jadi perkara ini memang sangat memudahkan convenience kepada pengguna ataupun customer. Jadi saya lengkapkan bayaran, masukkan amount, itu sahaja. Okey. Jadi dua konsep yang saya nyatakan tadi, menerima bayaran perlu daftar, perlu link nombor ID, Duit Now ID kita dengan nombor akaun. Tetapi dari segi membuat bayaran tak perlu buat pendaftaran apa-apa. Okey. Dari segi perbezaan ataupun dari segi perbandingan. Sorry. Perbandingan perkhidmatan Duit Now, IBG dan juga Instant Transfer. IBG, Instant Transfer ni memang dah lama telah digunakan pakai, memang telah tersedia dalam pasaran ataupun market dah quite some time juga. Tetapi Duit Now, perkhidmatan ni baru dilancarkan secara official pada Disember 2018. Lebih kurang setahun lebih dalam pasaran, hampir 2 tahun dalam pasaran. Yang mana sekarang ni, kalau dari segi perbandingannya, dari segi saluran ya, perkhidmatan saluran dia, Duit Now ni tersedia di perbankan internet. IBG dan Instant Transfer pun ada juga. Kemudian Duit Now ni tersedia juga di perbankan mudah alih. So IBG dan juga Instant Transfer pun tersedia di perbankan mudah alih. Tetapi yang menjadikan kelebihan kepada Duit Now ni adalah ia juga akan tersedia di aplikasi e-dompet di masa akan datang. Jadi itu adalah salah satu kelebihan yang tidak ada pada IBG ataupun pada Instant Transfer. Itu yang pertama. Dari segi ketersediaan, Duit Now, IBG dan juga Instant Transfer masing-masing beroperasi ataupun tersedia 24 jam setiap hari. Jadi dari segi ketersediaan, features ni adalah sama. Dari segi dana untuk crediting, kecuali IBG, ia menggunakan pakai Windows sebanyak 5 kali. Tetapi dari segi Duit Now dan juga Instant Transfer, dari segi Duit Now dan Instant Transfer, dari segi pindahan tu akan berlaku real time. Jadi amat mudah. Sebagai contoh, kalau saya transfer duit tadi kepada Encik Azrul akan terima duit tu dalam keadaan real time. Sangat mudah. Okey, dari segi perbandingan yang keempat, had transaksi. Jadi dari segi had transaksi ni kita refer kepada Duit Now. Dia adalah sangat-sangat mudah sebab dia adalah instant transfer dan dia limit dia adalah amat tinggi. Sebagai contoh, individu kita allow up kepada 50,000 dan syarikat kita allow up kepada 1 juta. Tetapi dari segi penerangan dia,
memang dari segi sistem kita memang allow limit lebih kepada 1 juta, sehingga 1 juta untuk syarikat, 50,000 untuk individu, tetapi limit ni masih bergantung kepada limit yang dibenarkan oleh pihak bank ke atas diri kita. Okay, dari segi sistem wise, yes, ini adalah limit yang kita benarkan melalui sistem. Tetapi masih bergantung kepada limit yang dibenarkan ke atas kita oleh pihak bank. Okay, itu dari segi had transaksi. Dari segi kos, kalau kita refer di hadapan ni, kesemuanya memberikan kos yang percuma. Dalam waktu yang sekarang ni, kebanyakan bank disahut saranan supaya memberi kemudahan untuk pengguna pakai internet banking ataupun online banking, maka dari segi kos tu absorb. Kita waive dari segi kos tu untuk ketiga-tiga perkhidmatan, iaitu Duit Now, IBG dan juga Instant Transfer. Okey. Jadi benda ni sedikit sebanyak kita mengharapkan supaya boleh menggalakkan penggunaan internet banking ataupun online banking dan boleh mengurangkan penggunaan cek di masa hadapan. Okey. Dan yang terakhir, dari segi perbandingan terakhir adalah pindahan dana, kaedah bagaimana nak memindahkan dana kita tadi. Yang pertama, untuk Duit Now tu kita mengguna pakai Duit Now ID. Dari segi IBG dan juga Instant Transfer tu kita masih mengguna pakai nombor akaun bank masing-masing. Okey, itu adalah perbandingan perkhidmatan Duit Now, IBG dan juga Instant Transfer. Okey. Tanpa melengahkan masa lagi, mungkin saya akan beralih kepada segmen saya yang kedua. Saya akan tunjukkan, saya akan buat demo tapi bukanlah live demo. Kita sediakan dalam bentuk PDF punya file untuk kaedah bagaimana kita nak buat pendaftaran nombor telefon bimbit ataupun nombor MyCard kita dengan Duit Now kepada bank-bank pilihan kita. Tapi pada hari ini, saya lebih fokuskan kepada bank Maybank dan juga bank CIMB. Okey. Okey, saya dah berjaya masuk kepada slide yang pertama berkaitan dengan kaedah bagaimana kita nak daftarkan Duit Now ID, iaitu kita memberi fokus kepada mobile, nombor telefon, mobile number ataupun nombor kad pengenalan kita melalui Maybank. Jadi peserta-peserta yang saya nampak sekarang ni, mungkin peserta boleh juga orang kata turut serta untuk nak laksanakan proses ni, sama ada nak turut serta ataupun nak semak dah berdaftar ke belum, boleh. Kita akan tunjukkan kaedah dia. Siapa-siapa yang ada mobile banking Maybank, mungkin boleh open sekarang, masuk ke dalam tu, login. Sefaham saya kalau Maybank, dia perlu masukkan fingerprint kebiasaannya ataupun kita punya password. Okey. Okey, untuk Maybank ini adalah dia punya interface untuk Maybank mobile banking. So yang pertama sekali, masukkan password kita. Password pengguna perlu dimasukkan terlebih dahulu. Kemudian dia akan terterakan kita punya account bank, savings account ataupun MAE, kita punya e-wallet dalam tu. Kemudian kita refer kat bahagian atas ada button tekan sini tu. Okey, button tu kita tekan kat situ dan kita akan cari perkataan Me ataupun ikon Me. Tekan ikon Me berkenaan. Saya harap peserta-peserta mungkin tak tertinggal tak ketinggalan sebab saya mungkin agak laju sedikit sebab dah pukul 11.08. Okey, tekan pada button Me, kemudian kita akan nampak Duit Now. Klik pada Duit Now, kemudian dia akan paparkan nombor IC digit kita yang terakhir dan juga nombor telefon kita 4 digit yang terakhir. Okey. So dalam keadaan sekarang ni dia akan ada dua condition. Sama ada kalau button tu masih lagi mengarah ke kiri maksudnya kedua-dua nombor IC dan juga nombor telefon tadi belum aktif lagi. Okey. Kondisi yang kedua adalah button tu telah menghala ke kanan. Maksudnya nombor telefon ataupun nombor IC tadi telah pun diaktifkan. Okey. Sekiranya nombor telefon ataupun nombor IC tadi belum lagi diaktifkan, maka apa yang kita perlu laksanakan hanya tekan saja pada button tadi. Sebagai contoh dalam slide berkenaan. Tekan saja kalau nak aktifkan nombor telefon, tekan bawah tu untuk aktifkan nombor IC kita. So kedua-dua Duit Now ID ni boleh dilinkkan kepada nombor akaun yang sama. Tetapi sekiranya pihak pengguna kata, oh nombor telefon sajalah saya nak link dengan Maybank, IC saya nak link dengan CIMB Bank, boleh. Hanya tekan button untuk nombor telefon sahaja. Tinggalkan yang nombor IC itu. Okey. Setelah selesai di peringkat ni, akan ada keluar button aktif. Tekan, dia akan keluar button aktif. Kemudian tekan confirm. Kita akan receive one time password daripada pihak Maybank.
kemudian masukkan TAC yang kita telah terima melalui mobile nombor telefon kita tadi. Itu sahaja. Your ID is successfully activated to Duit Now. So maksudnya sekarang ni, di masa hadapan sekiranya nombor Duit Now ID tadi telah pun diaktifkan, apabila ada pembayaran dilaksanakan ataupun pindahan wang dilaksanakan oleh pengguna tadi, okey, so secara automatik dia hanya perlukan masuk nombor telefon pengguna ataupun dia masukkan nombor telefon ataupun nombor IC penerima. Itu saja. So duit tu akan straight away masuk ke dalam Maybank account. Okey. Ini saya bagi contoh sebagai Maybank account. Sekiranya pengguna pakai bank lain, dia akan masuk ke dalam bank yang kita daftarkan ataupun yang kita linkkan Duit Now ID kita tadi. Okey. So, saya teruskan dengan contoh yang kedua adalah melalui CIMB Bank. Okey, saya bagi masa seminit. Mungkin ada juga pengguna CIMB Bank nak masuk. Mungkin dia nak check juga, okey, bagaimana kaedah untuk nak laksanakan pendaftaran. Mungkin bagaimana kaedah untuk nak tengok kat mana setting Duit Now ID dalam CIMB Bank Clicks. Okey, so open kita punya mobile banking, mobile app CIMB Bank tadi. Kemudian dalam CIMB Bank dia different sikit. So dia terus nampak features ni. Dia tak perlu nak masukkan kita punya password. Terus nampak features ni, beberapa pilihan yang ada dalam CIMB Click Mobile Banking tadi. Cari app setting. Tekan pada app setting, baru dia akan minta password. Itu CIMB Bank. Jadi apa yang saya cuba sampaikan, bergantung kepada bank yang berbeza mempunyai kreativiti yang berbeza untuk memberi kemudahan kepada pengguna masing-masing. Okey, jadi dua contoh ni, sebagai contoh Maybank tadi, masukkan password dulu. Tapi CIMB Click pula, pilih dulu baru masukkan password. Okey, itu contoh-contoh yang saya berikan. Okey, kemudian dia akan terus paparkan Duit Now ID. So tekan pada Duit Now ID. Kemudian dia akan paparkan sama juga macam Maybank tadi, dia akan paparkan kita punya IC number ataupun dia akan paparkan mobile number kita. Okey. So daripada kedua-dua ni tadi, sama ada telah pun didaftarkan ataupun diaktifkan ataupun belum diaktifkan, belum didaftarkan. So ada dua pilihan kat sini. Sekiranya kita nak aktifkan daftar ataupun link dengan pihak CIMB Bank, maka tekan pada button yang berkenaan. Kemudian kita akan pilih select account untuk nak link. Mungkin kita ada beberapa account pada CIMB Click kita. Okey, sekiranya kita ada account, kita pilih account yang berkaitan. Mungkin savings, passbook tu adalah savings account. Kita pilih, linkkan dengan Duit Now ID mobile number tadi. Kemudian ada button sebelah bawah tu, kita pilih yes. Klik pada button berkenaan. Kemudian tekan submit. Kemudian pihak bank akan menghantar confirmation page. Your mobile number berapa-berapa tu will be linked to CIMB Bank account. Perlu do you want to proceed? Nak proceed ataupun tidak? So tekan proceed. Kemudian kita akan menerima TAC daripada pihak CIMB Bank. Lengkapkan TAC yang berkenaan. Selesai. Itu sahaja. So kita akan dapat confirmation page. Duit Now ID registration is successful. So nombor telefon yang ni tadi telah pun didaftarkan dengan pihak CIMB Bank. Okey, so sangat mudah. Itu sahaja. Tetapi sekiranya kita nak laksanakan maintenance, apabila kita telah pun mendaftar nombor mobile kita dengan pihak CIMB Bank, tetapi dalam pada masa hadapan kita nak tukar kepada RHB Bank katakan, boleh. Tekan semula pada button aktif ni tadi dan follow dia punya langkah-langkah yang saya nyatakan tadi. Maksudnya sekarang ni bila kita tekan pada aktif, dia akan jadi non-aktif. Okey, kemudian dia boleh pilih untuk nak pindahkan bank tadi daripada CIMB kepada RHB Bank. Okay? Dan pemindahan tu ataupun pertukaran link account tadi daripada CIMB kepada RHB Bank akan berlaku dengan serta-merta ataupun real time. Jadi, apabila kita nak laksanakan maintenance ataupun perubahan ataupun pertukaran, boleh laksanakan. Hanya masuk ke dalam setting bank pilihan kita. Itu sahaja. So Encik Azrul, dari segi penerangan berkaitan Duit Now, saya telah laksanakan. Mungkin dari segi, mungkin bagi saya masa dalam seminit dua, mungkin saya ada additional notes yang boleh sampaikan kepada pihak peserta kita pada hari ini. So yang pertama sekali dari segi Duit Now, Duit Raya, mungkin boleh menggunakan features ni ataupun kaedah ni tadi. Mungkin dari segi orang, sebab kita masih lagi dalam PKPB kan, tak boleh nak rentas sempadan, tak boleh nak rentas negeri. Mungkin salah satu kaedah dia untuk kita nak sampaikan
duit raya kita tak pernah miss every year. So boleh menggunakan pakai duit now, duit raya. Dalam masa yang sama, ada beberapa bank yang sekarang ni mengguna pakai kaedah ataupun perkhidmatan ni untuk orang kata nak memudahkan pengguna mereka untuk melaksanakan duit now, duit raya. Yang mana kita ada Agrobank, M-Bank, Bank Islam, Bank Rakyat, HSBC, Public Bank dan juga RHB Bank. Okay, so bank-bank ni melaksanakan kempen duit now, duit raya pada pengguna mereka masing-masing dan berpeluang memenangi hadiah yang ditawarkan oleh bank-bank yang saya nyatakan tadi. Untuk keterangan lanjut, boleh log masuk ke dalam promo page bank-bank, 7 bank yang saya nyatakan tadi. Okey, itu note saya yang pertama. Note saya yang kedua, dari segi kempen duit now. Buat masa sekarang ni, kita juga melaksanakan kempen duit now tetapi hampir habis. Kita telah bermula pada 3 Mac yang lepas dan akan tamat pada 26 Mei iaitu hari raya yang ketiga. So masih ada masa lagi sebab kita menawarkan hadiah utama berupa Mercedes-Benz GLA 200. Selain daripada itu ada juga hadiah berupa TV, Smart TV berukuran 55 inci untuk dimenangi oleh pengguna ataupun pengguna yang masuk pada kempen ataupun peraduan duit now ini. Okey. Dan yang terakhir, pembayaran zakat fitrah masih boleh dilaksanakan, jadi boleh log masuk ke dalam portal Majlis Agama Islam masing-masing, sama ada laksanakan bayaran fitrah tu online melalui Duit Now ataupun melalui EFPX. Melalui JomPay ataupun melalui FPX. So dua-dua ni boleh semak ataupun rujuk kepada portal Majlis Agama Islam masing-masing sebab kita masih ada beberapa hari lagi untuk laksanakan tuntutan bayaran zakat fitrah. Dan yang terakhir sekali Encik Azrul, kami daripada pihak PNET mengucapkan ribuan terima kasih kerana sudi menjemput kami untuk menjayakan program digital. Jom Digital 2 memudahkan platform perkongsian ekonomi. Kami mengucapkan selamat Hari Raya kepada kesemua peserta dan juga kepada pihak penganjur, pihak MPC. Okey, supaya raya kali ini walaupun dalam keadaan norma baru tetapi masih ceria insya-Allah. Sekian, terima kasih Encik Azrul. Itu saja daripada pihak kami. Assalamualaikum. Okay, Assalamualaikum Cik Azrul. Terima kasih Cik Azrul, NPC kerana bagi saya, kami daripada BUS peluang untuk bagi penerangan tentang produk kami yang ada di pasaran. Nama saya Nur Azmi bin Muhammad. Saya pengurus kawasan untuk bahagian Central Region untuk BUS. So hari ini saya nak cerita pasal produk bagaimana cara bijak menerima bayaran menggunakan BUS dan juga aspirasi ASIS yang kami ada offer beri kepada peniaga-peniaga kami. Okey, cara bijak BUS Business, cara bijak menerima bayaran. Kepada peserta semua, sekarang berkenaan dengan COVID yang kita lalui sekarang, so ini adalah satu cara untuk mengurangkan risiko penerimaan wang kertas dan mengurangkan risiko untuk kita menerima COVID lah. So inilah cara bijak untuk memulakan perniagaan. So saya memulakan dengan informasi mengenai kumpulan Axiata. Right. Okay, Axiata adalah salah sebuah syarikat telekomunikasi terbesar di Asia Selatan dan Asia Tenggara. Di bawah Axiata kami juga ada perniagaan digital sekarang, di mana di bawah perniagaan digital ada 4 company, BUS, ADA dan juga Epigate. BUS, ADA, Epigate dan Aspirasi. So dalam BUS juga instead of di Malaysia, kami juga berada di Indonesia. So pendapatan keseluruhan syarikat Axiata setahun dalam 23.9 bilion dan pelanggan kami ada dalam 190 juta. So basically ini the whole view of Axiata. But apa yang saya nak cakap hari ini adalah berkenaan dengan BUS, di mana BUS adalah anak syarikat Axiata di bawah perniagaan digital Axiata. So di bawah Axiata Digital Services. So ini perniagaan, 3 perniagaan digital yang 4 sebenarnya, tetapi BUS dan Aspirasi kami agak macam bergabung. Sebenarnya Aspirasi adalah datang daripada BUS, di mana dia dikeluarkan dan dijadikan satu company baru. So ada 3 core pillar dalam kami punya perniagaan, Digital Financial Services, di mana kami ada BUS dan Aspirasi. Digital Advertising kami ada ADA,
dan platform, payment platform, kami ada global Epicate. So ini tiga vertical perniagaan yang Axiata Digital Service ceburi. Kami ada 4 company dalam ni. So inilah basically perniagaan digital yang kami ada sekarang. So informasi mengenai Boost. So this is should be a video kan? Oh, tak boleh tengok video. So sepatutnya ada video. So saya teruskan. Sekarang kami Boost ada 7.5 juta pengguna dengan 1,500 titik sentuh peniaga. Kami bermula daripada Januari 2018. So sampai ke April, ini adalah number April. Maaf saya tak update lagi untuk number Mei. So kami ada 7.5 juta pengguna dengan 150,000 titik sentuh peniaga. Maksudnya peniaga lah dan kedai-kedai dia. So ini adalah bagi memperkasakan ekonomi digital, ini adalah rakan-rakan kami yang kami tengah bekerja sekarang di dalam vertikal yang berbeza. So dalam makanan dan minuman kami berada di dalam KFC, boleh beli, maksudnya customer boleh pergi KFC, bayar beli KFC pakai Boost. Fashion kami ada dekat Jekyll, Fashion Valley. Percutian pengangkutan kami ada dekat Catch the Bus, Firefly. Kalau nak beli tiket kapal terbang boleh beli tiket Firefly menggunakan bayar pakai Boost. Kesihatan, pergi farmasi. Kebanyakan farmasi memang boleh dah bayar pakai Boost. Awak boleh pergi, anda boleh pergi ke Watson, boleh pergi ke GNC dan bayar pakai Boost. Untuk hiburan dan gaya hidup, beli tiket wayang, pergi NBO, boleh bayar pakai Boost. Dan even masuk dalam kami punya aplikasi untuk beli voucher NBO, dan dapat discounted rate, boleh ya, kami memang ada collaboration dengan MBO. Untuk bahagian services, ini sangat interesting. Services maksudnya bayar bil semua, anda tak perlu keluar, duduk kat rumah, boleh bayar melalui aplikasi kami. So dengan bayar aplikasi kami dapat lagi reward. Dan the most interesting is di mana kami bekerja dengan certain municipal council di mana anda tak perlu membayar parking anda di tempat bayaran parking lagi. Anda hanya perlu daftar kenderaan anda dalam aplikasi Boost dan bayar melalui aplikasi Boost. So untuk peralatan kami bekerja dengan Sengheng, boleh beli TV, electrical appliances menggunakan Boost. Barangan runcit, beli grocery harian di Maidin, Tesco, NSK, boleh bayar pakai Boost. Kalau online, Lazada, Fave, Zalora, can pay online by Boost as well. Dan juga pendidikan dan universiti. Kami berada di 17 universiti, current universiti di Malaysia sekarang, bukan hanya di universiti tapi juga di kawasan sekitar universiti, kafe-kafe sekitarnya. So antara listed universiti yang ada sekarang, kami berada di UiTM, Universiti Melaya, UiTM, UTM, Universiti Melaya dan UM. Itu antara. UKM pun, UKM dan UIA, I think we just recently masuk last quarter. Okay. So ini adalah rakan-rakan, maksudnya rakan-rakan niaga, titik-titik sentuh yang Boost berada di titik-titik sentuh yang saya nyatakan sebentar tadi. So seterusnya. Okay. Ini adalah cara kita, macam mana kita nak depositkan wang kita masuk dalam Boost e-wallet. Okey, saya terangkan. Boost e-wallet adalah betul-betul e-wallet di mana anda boleh masukkan duit anda daripada bank ke dalam Boost wallet dan anda boleh keluarkan balik duit anda daripada Boost, masukkan balik dalam bank account anda. So cara untuk masukkan duit daripada bank account anda ke dalam Boost e-wallet adalah dengan kami bekerja dengan kesemua 17 local bank sekarang. Kami tak bekerja dengan international bank, minta maaf, tapi semua local bank kami bekerja. So anda boleh top up, boleh deposit, tambah wang anda dekat anda punya Boost account menggunakan kad kredit, kad debit ataupun perbankan atas talian. Dalam masa hadapan kami ada perancangan untuk meletakkan top up points kami di kedai-kedai petrol station di mana kami bekerja dengan Petron dan Caltex buat masa ini, tapi masih dalam perbincangan. So in the future kalau tiada bank account pun still boleh top up macam
rakan saya warna biru tu. So we are trying to do that as well. So ada 3 cara buat masa ni, credit card, debit card dan juga perbankan atas talian untuk mendepositkan wang masukkan dalam Boost account. Right. So manfaat menggunakan Boost. Boost untuk pengguna. Ini adalah features-features yang kami ada offer untuk pengguna untuk 7.5 juta pelanggan kami. Satu contoh saya terangkan, ini antaranya ya, prabayar tambah nilai, di mana kalau anda seorang pengguna telekomunikasi prabayar, anda tidak perlu, kalau anda nak tambah nilai, anda tidak perlu pergi lagi ke kedai handphone untuk membeli top up. Anda boleh duduk di dalam rumah atas sofa, masuk dalam aplikasi Boost kami dan tambah nilai prabayar anda melalui aplikasi Boost, dan anda boleh dapat reward. Okey, yang kedua voucher, features kedua yang menarik adalah voucher digital. Ini yang saya terangkan tadi, di mana anda boleh menggunakan kami aplikasi untuk membeli voucher NBO, tiket wayang NBO contoh. So ada lagi banyak-banyak voucher digital yang kami bekerja dengan company-company yang lain, di mana kami akan update kami punya voucher digital dalam monthly. So untuk pengguna selalu-selalulah pergi ke voucher digital kami untuk tengok apa offer yang partner kami ada untuk pengguna kami. So ini adalah sangat interesting, di mana voucher digital ni adalah discounted price yang ditawarkan oleh partner kami kepada pelanggan Boost dan pelanggan Boost dan partner dia lah. Basically dia menggunakan kami punya platform, yes. So yang ketiga adalah pembayaran melalui QR. Yang ini adalah yang paling popular, di mana kita boleh tengok orang kat kedai sekarang pakai phone, dia scan QR and make payment. So ini adalah berkenaan dengan peniaga. So ini pembayaran melalui QR ni, di mana dia ada 2 cara. Salah satu cara di mana user akan scan pekedai, QR pekedai, dan lagi satu cara di mana pekedai akan scan QR user. So both way sama, di mana dia adalah untuk pembayaran melalui QR. Okey. So kalau setengah-setengah kedai, contoh 99 Speedmart, di mana mereka akan scan kita punya QR untuk membuat kita buat bayaran. Tapi kepada kedai-kedai lain, ada setengah kedai di mana bila kita nak buat bayaran, kita akan scan QR. Bukan kedai yang scan QR. So it's vice versa. So basically ini antara features yang sangat menarik untuk untuk consumer daripada Boost. Yang ketiga adalah ganjaran Shake Reward. Ganjaran Shake Reward ni kami beri kepada pengguna Boost setiap kali pengguna Boost melakukan transaksi. Maksudnya setiap kali pengguna Boost, contoh macam tadi saya cakap, buat top up untuk beli kredit handphone, dapat reward. Beli voucher, dapat reward. So whatever activity yang anda buat di dalam Boost aplikasi untuk user, untuk consumer, anda akan diberi reward. Kecuali anda masukkan duit anda dalam wallet dan anda share wang anda kepada kawan anda. Contohnya anda nak pas wang, dia ada dalam ni pemindahan wang selepas ni. Contoh anda nak buat pemindahan wang, so anda tak dapat reward. Ini saja yang anda tak dapat reward. Other than that, anda bayar parking anda dapat reward. Semua anda dapat reward. So saya teruskan. Pemindahan wang. Okey, ini features yang sangat menarik, di mana kita boleh bagi wang pada rakan-rakan kita yang ada akaun Boost juga. Dan tanpa charge, real time. So maksudnya sekarang kalau saya nak kasih wang pada saya punya anak, pakai phone, saya boleh hantar wang terus masuk dekat Boost account dia, duit tu terus masuk Boost account dia dalam masa real time. So yang ni, features ni kami tak reward customer untuk dapat. And then sekarang ada sangat features yang sangat menarik tentang pemindahan wang. Kami ada satu features baru di mana kami panggil duit raya, di mana anda boleh bila anda nak bagi duit raya melalui Boost, anda boleh klik dekat nama siapa anda nak kasih duit pemindahan wang. Lepas tu anda boleh pilih sampul yang ada dalam kami punya
storage, anda boleh beli sampul, nanti sampul color apa, anda letak duit berapa banyak nak kasi, and then anda send. So orang yang anda nak kasi duit raya tu akan dapat sampul daripada boost, duit raya sampul. So itu adalah features baru untuk raya kali ni. Okey, yang ketiga pembayaran bil utility telco. Macam saya cakap tadi lah, kita boleh bayar bil Astro, bil api. Kalau di Selangor boleh, air, api tak boleh. Air, Astro, Unify, anda boleh duduk di rumah, buat pembayaran atas sofa anda dan anda boleh dapat reward. Okey. Yang ketiga, parking yang tadi saya terangkan. Kami bekerja dengan DBGL di mana anda tak perlu pergi dekat, anda letak kereta anda, tak perlu tunggu, anda boleh terus masuk office, bayar anda punya parking melalui e-bus. Okey, tak payah pergi dekat kaunter semua, tak payah. So, anda perlu register, daftarkan kereta anda dalam bus aplikasi sebab server daripada DBKL akan capture pembayaran anda melalui bus, aplikasi bus. Okey, yang ketiga. Yang ni adalah express tiket, express ERL di mana anda boleh beli tiket ERL kalau anda nak travel ke KLIA daripada KL Central, anda boleh beli tiket, tak payah pergi kaunter, just buy from our aplikasi. Kempen dan insentif untuk menggalakkan gaya hidup digital bersama seluruh rakyat Malaysia. Perkhidmatan pelanggan yang berdedikasi bersedia untuk membantu semua pelanggan kami tentang penanyaan tentang fitur-fitur yang ada. So kami sediakan semua untuk 7.5 juta pengguna kami. Okey. So saya teruskan seterusnya, kemudahan transaksi tanpa tunai. Untuk ke arah pembangunan ekonomi yang mampan, ada 3 cara. Satu, pembayaran terus ke dalam bank akaun berdaftar. Ini kedua, dia mengelakkan keterisan kaunter pembayaran, dan ketiga, dia memudahkan pengurusan wang tunai. Ini 3 benda yang penting, 3 benda yang penting dalam kemudahan transaksi wang tunai. Dia kita bayar, dia terus masuk dalam bank account. So duit tu kita tak nampak, physical tu tak nampak. So ada customer make payment, duit tu terus masuk bank account merchant sebab kami dah collect bank account daripada merchant. Yang kedua, ia mengelakkan keterisan. Bila duit tu tiada dalam, tak ada dalam kaunter, biasanya kita faham dengan situation kaunter punya theft ni lah. Basically saya ada dengar banyak lah. So ini mengelakkan keterisan di mana kaunter, orang yang bekerja di kaunter tak jumpa physical duit tu langsung. Dia cuma nampak transaksi saja because segala duit terus masuk ke dalam account owner. Okey. Yang ketiga, dia memudahkan pengurusan wang tunai. Tak payah lagi nak tukar wang duit, nak simpan, nak spare duit untuk duit tukar ke, lepas tu dah habis operation anda nak kena kira anda punya shilling satu-satu, duit RM1. So very sangat menyenangkan, dia memudahkan sebab semua settlement, transaksi dan juga detail on payment akan anda boleh view dalam merchant apps. Kami akan provide satu lagi, ini untuk user apps yang saya terangkan sekarang. Kami akan provide juga satu akses merchant apps kepada semua merchant kami, semua peniaga-peniaga kami, untuk mereka melihat transaksi yang berlaku. Maksudnya bukan user saja ada apps boleh bayar, merchant juga ada apps untuk tengok pembayaran dan boleh cancelkan pembayaran. Okey, tapi ada akses, ada level akses. Itu saya terangkan lebih lanjut kalau ada berminat, saya akan terangkan lebih lanjut. So ini 3 benda penting kemudahan transaksi tanpa tunai. So saya teruskan. Ni faedah kepada pengguna. Faedah kepada peniaga. Saya harap benda ni adalah sangat penting. Saya harap semua yang tengah dengar saya hari ini pay attention on this. Sebab ini sangat bagus untuk apa yang kami offer kepada rakan-rakan peniaga kami. So satu, peluang untuk mengembangkan perniagaan. Melalui pelanggan-pelanggan BOOST yang ada 7.5 juta atas kami punya platform, anda apabila kita bercollaboration, menjadi partner, bila anda menjadi peniaga BOOST, kami akan letakkan info anda dalam kami punya aplikasi. Di bawah anda, kami panggil store locator. Di mana kalau user berada dalam 5 km radius dalam kawasan anda, dia buka aplikasi BOOST, pergi dekat store locator, katalah kedai anda kedai makan. So dia klik
nak makan. So anda akan keluar dalam 5 km radius, dia boleh makan dekat kedai-kedai yang listed ni sebab kedai-kedai ni ada bus. Okay, so by menjadi kami punya peniaga, anda terbuka peluang bukan hanya kepada current customer yang anda ada sekarang, tapi juga the exposure kepada 7.5 juta pengguna kami yang ada sekarang. So ini adalah peluang yang kami berikan kepada pengguna untuk mengembangkan perniagaan bersama kami. Kedua, berkomunikasi dengan pelanggan anda. Setelah anda jadi pelanggan kami, anda boleh gunakan platform kami untuk berkomunikasi dengan pelanggan anda. Bersyarat anda perlu datang kepada kami, jumpa dengan kami, nyatakan anda nak berkomunikasi melalui platform kami, bekerja dengan marketing team kami, and then kita boleh communicate, dan kami ada 4 platform untuk di-share untuk berkomunikasi dengan I shall call it pelanggan kita lah, sebab we are partnering. So maksudnya kita kena berkomunikasi dengan satu mesej untuk pelanggan kita yang sama. So we can do that. Kami boleh buat benda tu melalui platform Boost dengan mesej bersesuaian dengan masa dan tempat sekali. Even geolocation. Maksudnya kalau kita nak mesej, katalah kita peniaga dah jadi Boost, kita nak mesej katalah, kita nak buat promotion kat kedai kita kawasan Putrajaya je. So kita nak hantar mesej kepada Boost Putrajaya saja. So kita kepada sesiapa yang duduk dekat Boost Putrajaya, yang duduk kat Putrajaya, dia pakai Boost, bila dia buka dia punya Boost aplikasi, akan keluar mesej mengatakan certain kedai, kami ada promotion, di currently di Putrajaya, di kedai-kedai ni. So kami boleh buat tu, even geolocation. Yang ketiga, dijamin selamat. Apa yang saya maksudkan dengan dijamin selamat? Hasil pengguna macam saya cakap tadi akan terus masuk kepada bank dia. So benda ni dia akan kurangkan kecurian, satu. Yang kedua, dia akan kurangkan risiko terhadap wang palsu. So benda-benda ni dia dah kurangkan, dia dah minimize the risk. So dijamin selamat sebab duit terus masuk dalam bank account. Yang ketiga, pengurusan wang yang lebih mudah dan teratur. Macam saya cakap tadi, tak perlu lagi sediakan wang tunai shilling setiap hari, tak perlu wang masa mengirakan wang tunai. Semua settlement, kiraan, report kami akan anda boleh view dekat merchant apps, dan kami akan hantar ke email yang didaftarkan anda kepada anda tiap-tiap hari pada pukul 12.01 malam. So maksudnya transaksi pada hari ini kami akan hantar malam kejap lagi 12.01 untuk transaksi yang sebelum tu. Sesemuanya kami hantar by email to you instead of anda boleh lihat dalam aplikasi anda. So 4 benda ni sangat penting. Faedah yang kami berikan belum masuk dengan sekarang punya faedah dengan tambah aspirasi COVID, semua orang nak manage, nak minimize penggunaan wang tunai dengan demand daripada, saya rasa dah kebanyakan pelanggan sekarang dah demand menggunakan e-wallet. Ini memang not saya dengar, tapi based on the report, kami punya report sendiri, memang ramai penggunaan e-wallet sekarang. So I think faedah dia juga adalah untuk kita cater demand daripada customer yang minta untuk pakai e-wallet. So saya teruskan. So ini yang saya cakap tadi, aplikasi Boost Business. Ini aplikasi Boost Business ni adalah aplikasi untuk merchant yang kami berikan akses kepada merchant apabila mereka menjadi peniaga Boost. So dengan aplikasi ini, merchant boleh tengok jumlah transaksi, detail item transaksi, siapa yang bayar, pukul berapa bayar, dan juga aplikasi ini membolehkan peniaga membatalkan transaksi. Maksudnya void the transaction. Dan all the void transaction, segala transaksi yang dilakukan dalam merchant accounts, merchant apps akan direkod. So maksudnya segalanya akan direkod, dan akses untuk void boleh dipilih. Dia ada level akses untuk void transaksi lah, jangan risau, benda ni agak panjang. So ini adalah saya terangkan dia punya feature saja ya. So
ini adalah merchant chat tersebut. Awak pergi go setting Boost Business Apps. So ini untuk saya terangkan lagi satu, ini features baru tentang pembayaran dan melalui WhatsApp. So ini features merchant app tu lah. So ini features yang baru yang kami ada dalam merchant app, di mana sekarang merchant hanya boleh minta bayaran melalui WhatsApp. Ini adalah cara-cara dia. Pergi go setting, nombor 2 tap on share my business link, tap enter amount and invoice number, and tap generate link, select WhatsApp, and then you send to your customer. Customer bayar, bila dia klik link ni, dia terus bawa dekat dia punya Boost account, terus dekat page, bayar dekat you punya account terus. So sangat senang. So ini features yang baru yang just recently we add on. I think dalam masa 2 bulan lepas. Okay. Ini laporan dia. Yang ini yang saya cakap tadi, laporan. Okay, nombor 1. Ini yang anda boleh view. Aplikasi menerusi aplikasi Boost Business, di mana anda boleh tengok dia punya transaksi real time melalui aplikasi Boost Business. Melalui sini anda boleh tengok semua tiap transaksi, dan juga anda boleh buat void. Anda boleh cancelkan transaksinya di sini. Okey, untuk void atau cancel, anda hanya boleh void dan cancel transaksi yang berlaku pada hari tersebut. Kalau transaksi itu berlaku semalam, anda tak boleh void. Okey. Yang kedua, inilah email transaksi harian yang saya cakap tadi. Hari-hari kami akan hantar email kepada pelanggan kami pada pukul 12.01 malam. So ini email yang kami akan hantar pada customer kami. So anda tak perlu risau tentang nak kira duit semua, sebab semua duit dah masuk dalam bank dah. So dia minimize risk. Kalau anda pakai cash, anda nak kena kira duit tu nak kena simpan, besok nak kena masuk bank. So the process is long. So dengan benda ni semua dah masuk dalam, transaksi anda boleh nampak, duit anda boleh nampak. So tak perlu risau, amat menyenangkan. Okay. Ini sangat interesting. Buat masa ni, dia zero cost kepada peniaga. Satu, tiada penyertaan kos. Maksudnya tak ada bayar apa-apa. Maksud setengah orang nak kena bayar registration cost, tak ada. Free. So kami anda register dengan kami jadi pelanggan, jadi peniaga kami secara percuma. Yang kedua, tiada MDR charge bagi tahun 2020 untuk outlet tunggal. Bermaksud kalau anda peniaga yang ada satu outlet nak pakai Boost, so kami tak charge MDR untuk tahun 2020. Maksudnya free. Orang bayar transaksi semua free. So tak ada MDR, tak ada. Kalau setengah credit card kena bayar 1.5 MDR. So dengan kami zero MDR untuk satu outlet. Even kepada peniaga yang ada banyak outlet pun, kalau dia nak try Boost tahun ni, why not they try dengan first outlet, satu outlet, di mana kami takkan charge MDR. Tahun depan anda boleh grow. Kalau anda rasa selesa dengan penggunaan Boost di kedai anda, so anda grow penggunaan Boost tu dekat semua kedai outlet-outlet anda yang lain. So di masa tu nanti baru kami charge. So buat masa ni, why not try dengan satu outlet dulu dan we won't charge you. Okay. Yang ketiga, penyelesaian, settlement. Maksudnya, okay. So customer bayar hari ni bila masuk dalam saya punya bank account. Okay. Kami punya settlement adalah T+1 dan T+2. T+1 kepada Maybank dan Mbank, dan T+2 for the rest of the 15 banks, 15 local banks. Maksudnya, hari ni transaksi, kalau T+1 hari ni transaksi, besok dah masuk dalam bank account anda. Itu untuk Maybank dan Mbank. Kalau T+2, hari ni transaksi, besok lusa masuk dalam bank account anda. Tapi anda kena ingat, T+2 only apply for the first transaction, because on the kalau anda terus pakai kami punya Boost hari-hari, anda sudah tak rasa T+2 tu lagi. Dia hanya pada first transaction. Because after that dia akan continuously everyday lah masuk, tapi it's a T+2 lah. Maksudnya apa yang masuk hari ni adalah business yang anda buat 2 hari lepas. Okay, so maksud dia macam tu. Cuma anda tak rasa dia punya kemasukan dalam bank anda lah. So yang keempat, tiada perlu bayaran minimal untuk integrasi dalam sistem pembayaran. Contoh, katalah anda sekarang dah ada POS, point of system, ya maksudnya
masuk dalam anda punya sistem free. So tanpa ada miliaran. Okay. So ini saya nak wrap up. Ini adalah buat masa ni kepada peniaga yang single outlet masih zero cost. Okay. So ini saya nak sambung. Berita baik untuk rakan bus dari Aspirasi. Aspirasi adalah kami punya sister, tapi mereka bekerjasama dengan kami untuk berkenaan dengan COVID, berkenaan dengan kita punya COVID-19. So kami ada satu offer assist yang kami bekerjasama dengan Aspirasi yang kami nak offer kepada pelanggan kami, kepada peniaga kami, not pelanggan, peniaga kami. So saya teruskan. Aspirasi pembendangan untuk ini tentang Aziata jugalah dia saya terangkan. Okay, ini roughly basically apa yang slide company dia dengan company saya pun lebih kurang pada masa yang hadapan. Sebentar Okay. Ini dia punya history of Aspirasi. Aspirasi datang daripada bus macam saya cakap tadi. Bermula dengan kami punya produk, kami panggil bus kredit. Buat masa tu, so kami grow, kami start, kami mulakan dalam kami punya market dengan macam-macam kami. Bila nampak ada grow, it become own company, satu company yang sendiri di mana di rebrand jadi Aspirasi. Bila Aspirasi not only dia offer wang tunai punya pinjaman, dia juga memberi insurans mikro, pengiriman wang mikro dan simpanan mikro. So basically antara ini adalah 4 produk yang mereka cuba offer kepada pelanggan under Aspirasi. Tapi untuk produk yang saya nak terangkan ni adalah produk yang bekerjasama dengan bus di mana kami panggil Aspirasi Assist untuk khas berkenaan dengan COVID-19 yang melanda Malaysia lah. Aspirasi platform di bawah naungan Asal Digital menyediakan perkhidmatan kewangan digital secara digital seperti pembiayaan mikro, insurans mikro bagi membantu semua masyarakat dalam mencapai matlamat perniagaan dan hidup mereka. Maksudnya anda boleh as a whole, Aspirasi bukan sahaja memberi pembiayaan kepada peniaga. Mereka juga memberi pembiayaan kepada personal. Tapi untuk program ni yang saya nak ni untuk peniaga lah. So Aspirasi, kalau anda perlukan lebih maklumat, boleh call saya. Saya boleh banyak apa-apa soalan berkenaan pasal personal loan. So untuk company loan, ini yang saya cakap ni adalah untuk company loan. So saya teruskan. Ini misi dan visi Aspirasi. Ini patutnya video, saya tak tahu, saya rasa tak boleh buka yang ni. Okay, ini produk yang saya nak terangkan. Aspirasi ASIS. Walaupun COVID-19 semakin merebak, kami dapat pendudukan istimewa berjumlah, kami sediakan pendudukan istimewa berjumlah 150 juta untuk membantu mikro kecil sederhana dalam mengharungi masa sukar. So maksudnya pembiayaan mikro yang kami offer kepada peniaga kami kalau anda jadi peniaga kami. So tiada pembayaran balik, ini dia punya mekanik. Tiada pembayaran balik dalam masa 6 bulan. Maksudnya kalau anda pinjam, kami bagi anda leeway selama 6 bulan tak payah bayar, bulan ke-7 baru start bayar. So tapi kalau dalam masa 6 bulan ni, di mana kami tak charge interest, kalau anda nak bayar habis dalam masa 6 bulan ni, maksudnya pinjaman anda langsung tiada interest. Okey. Tapi jikalau anda tak mau bayar 6 bulan, anda nak complete pembiayaan punya period ni, tempoh pembiayaan dia adalah total 15 bulan. Okey. Saya terangkan 15 bulan tu macam mana. 6 bulan pertama anda tak payah bayar. So start bulan ke-7 sampai bulan ke-15 ada 9 bulan. 9 bulan tu kami hanya charge kadar keuntungan sebanyak 0.5% setiap bulan bermula bulan ke-7. Maksudnya kalau anda start buat pembayaran pada bulan 7 sampai bulan 15, anda cuma bayar 4.5% interest daripada pinjaman yang anda buat. Tapi jika anda bayar dalam masa 6 bulan, anda tak perlu bayar, maksudnya tiada interest dikenakan.
anda maksudnya tadi interest yang dikenakan itu yang, so kalau anda bayar selepas 6 bulan, then interest akan dikenakan 0.5. Katalah anda bayar bulan 8 dah habis, so anda cuma bayar interest sebanyak 1%. Okay, so bayaran balik secara direct debit. Tapi semua pembayaran balik, semua kalau pembayaran easy settlement, kalau anda perlu buat easy settlement, anda perlu berkomunikasi dengan Boost punya staff 1 month earlier. Anda kena cakap dengan mereka, anda perlu nak lakukan pembiayaan awal. So mereka boleh tolong anda untuk lakukan pembiayaan awal, ya. Sebentar. Okey, aspirasi capital. Aspirasi capital ini adalah the whole produk yang kami ada untuk sekarang ni, daripada aspirasi. Ini yang kami offer untuk merchant. Yang ni lain dia punya sistem. Ni pembiayaan daripada 1,000 hingga 100,000. Tempoh pembiayaan adalah 3 hingga 12 bulan. Pembayaran balik secara direct debit juga, dan pembiayaan syariah. Yang ini bukan aspirasi assist. Aspirasi assist dia punya amount, saya tunjukkan balik, saya lupa nak beritahu, nak inform, dia punya amount 1,000 hingga 10,000 saja. Kalau nak bigger amount, ini dia punya produk di mana kami panggil aspirasi kapital. So jumlah pembiayaan adalah 1,000 hingga 100,000. So ini lain. So anda kalau perlu anda boleh kontak saya akan pass link untuk aspirasi kapital juga. So ini contoh perjalanan pelanggan untuk aspirasi, untuk apply aspirasi merchant terpilih. Untuk aspirasi COVID ni sebenarnya kami adalah pre-approved merchant, maksudnya merchant yang terpilih saja terdapat. Ini contoh perjalanan digital dia lah. So everything in digital, anda register digital, apply digital, within online, dan akan dapat duit dan notification melalui digital. So duit tu akan terus masuk ke dalam bank account anda untuk segala pembiayaan aspirasi, daripada aspirasi. Semua dilakukan melalui digital. Okey. So ini adalah testimonial yang kami ada dengan peniaga-peniaga kecil yang kami bagi pembiayaan. So contoh kakak Diana ni gerai makanan dekat KKB. Saya pernah makan kedai ni, saya pernah pergi, dia dekat belakang Majlis Daerah Kuala Kubu Baru. So sedap kakak ni. So memang saya pun baru tahu dia aspirasi punya testimonial. And then yang kedua, Miss Eng, kedai mobile telekomunikasi juga dapat pembiayaan kami. Puan Nurul, dengan kata-kata saya gunakan pembiayaan untuk membeli lebih banyak alat dapur supaya dapat mengembangkan lagi perniagaan saya, kedai taman dagang. So ini adalah antara testimonial daripada kami punya peniaga yang dapat pembiayaan daripada aspirasi. Okey, ni Kak Diana, ni kedai dia yang saya cakap tu. So, dia cakap sebelum ni untuk dapat pembiayaan pihak lain agak menyusahkan kerana banyak dokumen diperlukan, tapi dengan Boost dokumen dah ada. So because you know what, sebab anda register dengan kami, dokumen yang anda kami collect Boost, sebenarnya maksudnya aspirasi cuma ambil registered merchant kami, di mana semua documentation semua dah siap. So bila anda jadi peniaga Boost, bila anda apply untuk aspirasi adalah lebih menyenangkan. So tak perlu dokumen dan sangat menyenangkan. Okey. Teruskan ya. Okey, ini saya punya contact number. Aspirasi and Boost punya contact number. Please save kalau ada apa-apa inquiries berkenaan dengan Boost, berkenaan dengan aspirasi. Saya harap peniaga-peniaga yang mendengar saya punya hari ini boleh contact untuk try to explore to become our partner.
try to become kami punya merchant dulu, peniaga kami dulu. Banyak faedah yang kami berikan, banyak aktiviti yang dapat kita jalankan bersama, dapat untuk kita kembangkan perniagaan kita antara Boost dan juga peniaga-peniaga kami. So please come to us, talk to us, contact kami. So sebelum saya tamatkan saya punya penerangan hari ini, saya dengan ikhlas hati minta maaf kepada kalau ada salah silap saya cakap, dan juga saya nak terima kasih kepada pihak NPC kerana bagi kami Boost peluang untuk beri penerangan tentang produk kami. Dan untuk semua yang dengar, saya nak ucapkan selamat Hari Raya Aidilfitri. Maaf zahir batin daripada saya dan juga Boost. So, terima kasih. Okey, terima kasih banyak-banyak apa itu Cik Azmi kita. Terima kasih. Itulah saya sebenarnya suspend dah. Saya nak cakapkan minta maaf banyak-banyak. Saya dah suspend apa berlaku kan. Tak raya. Cik Kita dah dekat nak raya, dia punya mood raya tu dah coming kan. Yelah betul. Okay. Saya terlepas pandang dekat situ. Asyik dengan presentation. Alright. Saya boleh pick up berapa soalan lah. Masa apa tu suntuk. Boleh saya pick up berapa soalan? Boleh saya ambil berapa soalan sini? Okey. Boleh. Tanya Yap tanya apa tu, dia kata dia dah pohon Boost dan QR code. Lepas tu dia kata QR code tak jalan. Pasalnya Boost kata rejected kerana bisnes lebih wallet size 1,500. Pada jati macam mana dia nak boleh buat rayuan? Apa bisnes yang Mr. Yap buat? Mr. Yap boleh Mr. Yap? Bisnes apa Mr. Yap? Cuba tak apa. Boleh jawab. Tak apa, it's okay, tak apa. Tak payah jawab. Okay. Just recently, memang benda tu memang kami punya requirement sebelum ni. Tapi tak salah saya dalam minggu ni juga kot, 3 hari lepas. So kita punya wallet upgraded sampai RM5,000 dah sekarang. So maksudnya customer dah boleh ada RM5,000 baru 3 hari lepas. Mr. Yap cakap dia transportation. Transportation? Maksudnya, okay tak apa Mr. Yap, send again, call me, send again sebab kami punya wallet dah increase. Let me look into your case. Biar saya tengok atas case Mr. Yap. Boleh Mr. Yap kasih phone number nanti saya call? Hello? Ya. Mungkin boleh tulis kat situ ataupun mungkin kita akan paparkan balik lah slide sebelum ni. Ada contact number tu kan? Ada kat situ. Alright. Okay, so ada juga yang tanya lagi iaitu Sagun lah. Ni saya terpaksa ambil, minta maaf saya tak boleh nak ambil semua, saya ambil randomly. Sagun kata dia ni digital marketer, having business client. Lepas tu dia tanya, do you work as a business partner whereby we bring clients to you? We do, yes. Yeah. Well, we do. We may look into it because we like to do group acquiring now because Sagunan, please contact me. We might have something to talk. Ya, betul. Alright, so terima kasih banyak-banyak Cik Azmi. Saya minta maaf kita dah masa dah ni untuk saya selalu apa tu lebih masa sebenarnya, jadi saya nak jaga masa kali ni, saya minta maaf. Tak apa. Okay. Terima kasih Cik Azrul, minta maaf. Terima kasih Cik Azrul. Okay. Alright, sama-sama.